Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan jemaah sekalian, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Allah kita boleh sambung kita punya perbincangan berkenaan dengan buku kita ini, iaitu Keagungan Istighfar. Kita janji kuliah kita pukul 8, tapi kita mula 8.20. Itu bukan kerana virus corona, tapi itu memang perangai dia lagu tu. Baik ikhwan, alhamdulillah ikhwan, kita sambung pada malam ini pada perkara yang ke-8, iaitu pada muka surat 40. Bagi orang yang ada buku inilah, muka surat ke-40 buku ini. Bagi orang buku ini sahabat kita, Ustaz Zaki Musa kita, dia order Bushra di kawasan Shah Alam sana, Seksyen 16 dekat dengan JPJ sana. Bushra di bawah pimpinan sekarang Yayasan Bushra. Betul. Dulu Bushra tak ada makna apa. Sekarang Yayasan Bushra di bawah pimpinan Tuan Haji Adi Negara Kamarudin. Ada di sana. Kalau sahabat-sahabat semua rasa nak order, boleh order online. Mungkin tajuk ke-8 ini, bersabar dan beramal soleh, dia sikit saja. Tetapi memandangkan kita dalam suasana COVID-19 ini, saya merasakan bila mai tajuk ni, saya ingin masuk dalam sikit. Bila kita bincang tajuk sabar ini, saya juga nak berbincang kalian yang tak ada dalam buku ini, tapi kita merujuk kepada yang lain, iaitu pertama, apakah makna sabar menurut bahasa. Kemudian sabar yang dikehendaki pada menurut istilah. Kemudian saya nak mengajak diri saya dan antum sekalian melihat bagaimana ayat-ayat sabar itu Tuhan datangkan kepada kita. Tuhan datangkan kepada kita ayat-ayat sabar ni ikhwan, sekurang-kurangnya dengan 16 cara, 16 pendekatan, 16 versi Allah buat main. Kemudian saya nak ajak antum melihat setiap 16 itu, dan itu tentu memakan masa. Kemudian melihat tingkatan sabar, manzil sabar ni, dan kita melihat juga tentang anwa'us sabr, iaitu pembahagian sabar. Sabar ni ada berapa jenis, dan dia punya manzil tu macam mana, tingkatan satu demi satu. Itu semua ikhwan, saya mengambil sedikit pedoman daripada saya rasa tulisan yang sangat bermanfaat. Sebelum ini saya membaca tulisan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala qaddasallahu ruhahu. Sangat menarik perbahasan dalam Ihya. Kemudian saya gabungkan dengan perbahasan yang dibuat oleh Al-Imam Samsuddin oleh Imam Ibn Qayyim, oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam buku dia ini, Madarijus Salikin. Di sini ikhwan, dalam buku ini Madarijus Salikin, ada 2 jilid begini. Imam Ibn Qayyim mengupaskan tajuk yang saya katakan tadi, sabar, dengan cara yang sangat unik.
bila kita gabungkan apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dengan apa yang disebut oleh Syekhul Islam Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini, kita akan dapat buat satu rumusan yang sangat menarik. Dan itu saya beritahu daripada awal, mungkin tajuk Sabak ni memakan masa 2 atau 3 siri. Dia tak berakhir pada malam ni. Maknanya malam ni kita tak akan masuk yang ke-9. Itu saya habaq awal-awal, takut tekanan mental. So, supaya kita terselamat daripada tekanan corona mental, maka saya habaq pada awal tajuk ini saja saya perkembang sikit, sebab dia ada kena-mengena dengan bi'ah yang sedang kita lalui. Dia ada kena-mengena dengan hidup kita. Walaupun hidup kita ni tak ada karantin macam sekarang, tapi hidup kita ni memerlukan sabak sebagai ingredient in our life. Memerlukan kesabaran itu sebagai bahan untuk kita hidup. Baik ikhwan, sebelum itu saya jawab dulu satu soalan yang dikemukakan daripada Pantai Timur. Soalan datang daripada Pantai Timur. Soalan tu tanya, hari ni pakai baju apa? Soalan yang tak ada kena mengena dengan isi buku. Wow, tahniah kita ucapkan. Sila hantar address penuh, kita akan hantar hadiah. Semalam itu saya pakai baju yang dihadiahkan oleh Tuan Haji Mustafa Bangi ketika beliau pergi ke Indonesia, bawa balik dan menghadiahkan baju tu pada saya. Baju ni pula saya pakai dihadiahkan oleh Ustaz Abu Talha. Ustaz Abu Talha Baitul Salam, dia pergi ke Indonesia, dia balik, dia hadiahkan baju ni kepada saya. Besok saya akan pakai baju daripada Indonesia juga yang dihadiahkan oleh Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad datang ke sini dengan Ustaz Hamdani. Datang ke Penang, datang ke Kelang, datang ke Baitul Salam juga. Ustaz Muhammad menghadiahkan baju tu kepada saya. Dan lusa pun kita akan pakai lagi satu baju batik yang dihadiahkan. Itu batik Malaysia yang dihadiahkan oleh Abang Khalil. Abang Khalil hadiahkan kepada saya. Dan tulat mungkin saya pakai kain kapan. Dah batik semua habis dah. Ada 4 lai je. Daripada Haji Mustafa satu batik, daripada Ustaz Abu Talha satu batik, daripada Ustaz Hamdani, Ustaz Abu Muhammad satu batik, dan daripada Abang Khalid satu batik. Yang kelima tak ada batik, yang kelima pakai kain kapan. So bila pakai kain kapan, antum katalah Allahumma ighfir lahu. Baik ikhwan, tu saya duk merapat. Baik ikhwan, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Yang ke-8 pada muka surat 40 ini, penulis kata sabak. Saya baca dulu apa teks kita. Penulis kata bersabar dan beramal saleh. Bersabar dan beramal saleh. Itu kaitan amal saleh ada juga hubungan dengan tajuk kemarin yang ke-7. Kata penulis, betapa agungnya kesabaran dan betapa indahnya buah kesabaran. Sabar membuahkan pahala yang tak bisa disipati dan tak bisa dihitung. Allah Ta'ala berfirman, illa alladhina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Terjemahan dia, Allah kata, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu mendapat ampunan dan pahala yang besar. Itu Allah Ta'ala sebut. Allah kata illa, melainkan orang-orang yang sabar, mereka itu sabar, wa amilu salihat, dan mereka melakukan amal-amal yang salihat. Orang-orang yang sabar dan melakukan amal-amal yang salihat. Ulaika, untuk mereka itu kata Allah, lahum maghfiratun. Itu penulis kaitkan dengan tajuk kita, iaitu penyebab turunnya ampunan. Sabar campur amal saleh, ulaika lahum maghfiratun. Kepada mereka itulah, bagi mereka itulah, ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka itu, maghfiratun, keampunan daripada sisi Allah, wa ajrun kabir, dan mereka mendapat balasannya sangat besar. Balasan dunia dan akhiratnya sangat besar. Baik ikhwan, dalam buku ini, saya katakan tadi, dalam buku ini oleh Imam Ibn Qayyim, Madarijus Salikin ini, dia jelaskan di sini, Imam Ibn Qayyim jelaskan di sini bahawa
kata Imam Ibn Qayyim, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Qayyim kata, dia kata Imam Ahmad kata, as-sabru fil Quran fi nahwi 90 mawdi'an. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang sabar dalam Quran. Imam Ibn Qayyim kata, Imam Ahmad kata, lebih 70 tempat dalam Quran. Imam Ibn Qayyim kata, wa huwa wajibun bi ijma'il ummah. Bila kita baca bab sabar ni, dia kata akhirnya dapat kita lihat bahawa sabar ini menurut ijma' ummah telah pun ijma' sepakat bahawa dia adalah perkara yang wajibun, perkara yang wajib. Kenapa? Imam Ibn Qayyim kata Imam Ibn Qayyim, kerana wahwa nisful iman, kerana dia adalah nisful iman, separuh daripada iman. Fa innal iman nisfani. Imam Ibn Qayyim kata kerana iman itu dibahagi kepada dua paruh, separuh sana, separuh sini. Iman itu dibahagi kepada dua, nisfu balik sana, nisfu balik sini. Bila kita campur, dia jadi tamam, dia sempurna. Nisfun sabr, separuh daripada iman itu, separuhnya adalah sabar. Wa nisfu syukr, dan separuh lagi adalah kesyukuran. So bila kita ada sabar, kita campur sabar dengan syukur, maka penuh, kesabaran itu penuh, dan dia iman yang sempurna. Lepas tu Imam Ibn Qayyim kata, wa huwa madhkur fil Qur'ani ala 16 naw'an. Imam Ibn Qayyim kata, Allah Ta'ala menyebut tentang sabar ini di dalam Al-Quran dalam keadaan 16 cara, 16 pembahagian Allah Ta'ala sebut. Baik ikhwan, yang pertama, saya melihat kepada ini, saya mengambil manfaat daripada Imam Ibn Qayyim ini. Baik, antum tengok pertama sekali di sini kita tahu gabungan sabar. Satu orang buat amal saleh kena ada sabar, satu orang buat kebajikan kena ada sabar, satu orang yang nak memulakan perjalanan bertemu dengan Allah. Tuan guru kita Dr. Abdul Basit menulis buku yang menarik, yang boleh kita membedah buku ini. Nama dia Musafir menuju Allah. Musafir menuju Allah. Menarik buku ini ikhwan, sangat baik, dan dia bawa kepada kita seolah-olah kita kata suatu pemulaan ibtidaiyah ini, pemulaan di mana kita nak bermula menuju Tuhan. So kita nak start daripada mana? Seolah-olah min huna nabda, dari sini kita bermula, di sini kita bermula dengan penulisan Dr. Abdul Basit itu, Musafir menuju Allah. Jadi step dia, Dr. Basit buat step dia satu persatu. Juga yang Dr. Basit tulis itu ada kena-mengena dengan buku yang kita baca ini, Madarijus Salikin. Diambil daripada sini, inti dia, dibuat kesimpulan, kemudian dengan jasa Dr. Basit hafizahullah, dia menterjemahkan itu kepada kita dalam bahasa kita, dapat kita mengambil manfaat. Alhamdulillah ikhwan, dan itu boleh membantu kita membaca, memahami, dan bahasa yang Dr. Basit pakai sangat bahasa Malaysia, bahasa rakyat Malaysia yang dapat kita faham. Terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita Dr. Abdul Basit. Baik ikhwan, kita tahu bahawa sabar ini dia berkaitan dengan ujian satu, dan kita juga tahu apa hubungan sabar dengan syukur. Untuk mengangkat nilai sabar itu supaya bermakna, maka sabar perlu dimasukkan di dalamnya kesyukuran. Itu ikhwan, dapatlah saya dan antum melihat, kalau antum ada buku yang bernama Riyadhus Salihin, antum boleh buka di bawah tajuk yang ketiga, bab sabar. Di situ antum akan lihat hadis-hadis berkaitan dengan sabar, dan di antaranya ada hadis daripada Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Suhaib bin Sinan
Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang ada ayat Quran turun kepada dia. Dia meriwayatkan hadis itu. Hadis kalau dalam riwayat Muslim, dia datang dengan perkataan ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Sangat pelik, sangat mengajaibkan, sangat ajaib, sangat orang kata menghairankan kalau kita pandang kehidupan seorang mukmin, kerana inna amrahu kullahu khair. Kerana urusan dia pi kok mana pun, mai kok mana pun, kebaikan itulah yang pulang pada dia. Nabi kata walaysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Nabi kata tak dapat benda ni, tak akan jadi macam ni, tak akan dapat natijah macam ni, melainkan hanya dalam hidup seorang mukmin. Orang munafik ke, orang fasik ke, orang-orang yang nak belagak jadi mukmin, dia tak boleh menghadirkan kehidupan ini. Kehidupan ini Tuhan anugerahkan pada seseorang kerana iman dia. Kerana dia hidup dengan iman, bangun dengan iman, susah dengan iman, dia mempertahankan iman, berjuang, dia menjadikan iman itu tarbiyah dalam hidup dia, akhirnya Tuhan anugerahkan perkara ini. Dalam lafaz Imam Ahmad diguna perkataan ajaban li amri, ajaban lil mu'min dalam riwayat Ahmad, mengajaibkan kehidupan seorang mukmin. Bagi mukmin itu ajaib. La yuqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menentukan suatu qada' untuk dia, Tuhan tentukan suatu qada' untuk dia, melainkan bila Tuhan bagi kat dia, semuanya dia terima dengan baik. Tak ada lagi qada' Tuhan datang kepada dia membuat dia jadi kalang kabut. Di atas sifat bashar ni, manusia ni, kita keluh kesah sebentar, kita apa terlalai, itu biasa. Tetapi urusan dan qada' yang Tuhan takdir kepada dia itu tidak menyebabkan dia rugi dunia dan akhirat. Dalam riwayat Imam Ahmad, juga dalam riwayat Muslim, Nabi sebut kalau Tuhan bagi kepada dia kesenangan, maka dia bersyukur. Nabi kata dengan syukur itu baik untuk dia, dia ada pahala untuk orang bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau Allah Ta'ala bagi mudaratan, Allah bagi pada dia kemerbahayaan, ujian ini macam kita ni, COVID-19 ni satu dharra, satu sabara, dia maka ada untuk dia sabar itu, kerana ada janjikan untuk orang-orang yang sabar. Baik, ikhwatul iman, jemaah sekalian, ikhwatul iman, Allah wa uhibbukum fillah. Ini dalam kita duk baca perkara yang ke-8 ini di sini, dalam suasana ini, mari kita melihat. Saya kata tadi, Qayyim sebut dalam kitab dia Alikin ini, dia kata Ta'ala sebut tentang masalah sabar ini dengan 16 versi. Tuhan buat main ayat sabar, Tuhan buat main perkataan sabar, Tuhan cerita dalam ayat yang berbagai-bagai. So saya nak kita lihat ke 16 ayat ini. Satu, Imam Ibn Qayyim kata, Allah Ta'ala berfirman, so kalau antum ada Quran pada suratul Baqarah 153, suratul Baqarah ayat 153. Baik, sebelum saya pergi ke situ, saya masuk dulu makna sabar. Ini juga saya ambil daripada Imam Ibn Qayyim. Imam kepada makna sabar ni dia kupas kemudian setelah habis 16 ayat tu, 16 versi ayat tu, baru dia kupas. Itu awal. Kupasan imam kalau saya punya ini, kalau buku saya ini terbitan mana, tapi kalau saya punya ini terbitan apa nama, di bawah tajuk itu, mungkin antum boleh melihat apa yang saya bincangkan ini. Baik, muka surat kita mungkin berbeza, tapi kita apapun tajuk dia akan sama. Baik,
Saya ambil apa yang Imam Ibn Qayyim katakan tadi. Dia mengupah masalah sabar. Wasabru, dia kata sabar itu fil lughah, pada lughah, al-habsu wal kafu. Habsu wal kafu. Kita sabar, kalau kita nak pindah bahasa daripada sabar, bahasa Arab, pindah, dia membawa makna al-habsu. Bermakna, kita kata apa? Penjara. Penjara. Kita memenjarakan, penjarakan. Wal kahfu, kafu bermakna kita tahan. Dia kata ini kalau kita lihat dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'ashi yuriduna wajha, iaitu Allah Ta'ala Allah kata dan sabarlah nafsak, lisan kita, tahan diri kita daripada kita mengadu yang bukan-bukan, kita ucap bukan-bukan, kita habsul jawarih, kita menahan perbuatan kita daripada bertindak yang bukan-bukan, yang kesemua itu menunjukkan suatu itu kita tahan. So Imam Ibn Qayyim dia kata kalau kita faham daripada sini, maka dapatlah kita katakan bahawa sabar itu maksud dia menahan, kita tahan, habas, ataupun sabar itu dipaham dengan makna al-kafu, iaitu kita tahan, kita memenjarakan, itu dipaham dengan makna sabar. Baik. Tapi ikhwan, kalau sabar itu kita cuba pindahkan dia, kita pindahkan dia kepada makna istilah yang kita nak pakai, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada kita berhadapan dengan satu situasi, yang situasi itu dia mencabar emosi, ilusi, akal, fitrah. Dia mencabar kita supaya kita bertindak di luar daripada emosi, di luar daripada ilusi, di luar daripada akal dan fitrah, yang dia mengheret kita kepada bertindak melalui lisan, perbuatan, ataupun emosi. Bahagian emosi ini mungkin dapat kita pisahkan sebentar, tapi sabar, ketidaksabaran itu dia mencabar ilusi, emosi, akal, fitrah, dan kita boleh tambah lagi satu, jiwa kita, roh kita, supaya kita bertindak di luar daripada kewarasan lisan. Bila lisan mengeluarkan perkataan, dia ada kena mengena dengan emosi, gangguan emosi ataupun tidak. Orang yang emosi dia terganggu dengan orang yang emosi dia tidak terganggu, lisan dia berbeza. Orang yang akal dia terganggu, fitrah dia terganggu, jiwa dia terganggu, roh dia terganggu, maka berbeza dengan orang yang tidak terganggu. Maka sabar ni bermakna dia mengajak kita menahan, dia mengajak kita menahan, memenjarakan kita punya perkataan, perbuatan kerana kondisi dan situasi yang dia mencabar kita supaya bertindak, tapi kita cool down, kita habas. So katalah kita geram, kita nak ambil tepai plastik, kita nak katuk kepala kawan tu. Sabar ni apa dia? Habas, kita tahan tindakan tu. Walaupun kita ada di situ, walaupun kita belum berganjak kepada posisi yang lain daripada kondisi yang mencabar tadi, tetapi tindakan itu kita habas, perkataan itu kita habas. Kalau kita boleh ambil benda kita pergi katuk kawan tu, bermakna ketika itu kita melakukan perkara yang kebalikan daripada sabar. Dan itu Imam Ibn Qayyim ada kata kepada kita dalam di antara 16 ayat yang datang itu, nanti pada bahagian kedua dia Allah Ta'ala datangkan ayat tentang sabar dalam bentuk an-nahyu an daddihi, iaitu kita disuruh, dilarang kita daripada bertindak yang berlawanan dengan. Maka Allah Ta'ala kata kepada kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Allah kata sabar kamu macam ulul azmi dan jangan tergesa-gesa.
Maka kerana itu daripada ta'rif yang diberikan oleh dapat kita faham dulu makna sabar itu apa dia, iaitu kita menahan diri daripada tindakan dan perbuatan yang boleh merosakkan kesabaran, yang tindakan itu dikatakan tidak sabar. Tak mana ketika dia membalas perbuatan orang, dia segera maka dia pun menyangka ketika itu tidak sabar. Maka Imam Ibn nak kita ayat mana Allah menurunkan ayat sabar. Imam Ibn Qayyim kata ni pada 545 ini, dia kata al-awwalu, perkaranya awal sekali daripada 16 ayat 16 bahagian ayat Quran yang ini, ya awal sekali dia nusta'inu sabri wassalah. Ini ayat dia. Terjemahan dia, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan, kamu mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Ini perintah Allah. Allah perintah dalam ayat ni minta tolong pada Allah. Imam Ibn Qayyim, Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, yang merupakan orang yang sama manhaj. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir merupakan orang imam yang sama manhaj dengan Imam Ibn Qayyim, dan mereka juga sama guru belajar dengan Syekhul Islam. Imam Ibn Kathir ketika dia bawa ayat ini dia menyatakan kepada kita pada ayat Baqarah 153 itu, dia kata pada kita, dia kata ini suatu irsyad daripada Allah, ini suatu irsyad, suatu bimbingan, irsyadu ila isti'anahu bisabri wassalah, iaitu satu bimbingan daripada Allah mengajak kita memohon pertolongan pada Allah dengan dua sifat ini, sifat sabar dan sifat salat. Baik ikhwan, kalau saya berhenti dekat tu, saya boleh buat sedikit kesimpulan berdasarkan ayat ni. Kita kata sahabat doakanlah saya sabar, sahabat doakanlah saya sabar. Kata, ya Allah masukkanlah saya daripada orang yang sabar. Baik, bila kita sebut lagu tu, apa kita kena buat? Artinya orang yang sabar itu bukanlah orang pergi tepi laut melengung, orang yang pasang radio dengar lagu-lagu fras, dengar lagu-lagu yang fras lah, orang yang meluahkan perasaan dia dalam dia punya Facebook lah, apa-apa yang dia ada lah, ni semua. Tidak. Sifat sabar adalah sifat menyebabkan Tuhan tolong kita dan rahmat keampunan Tuhan tolong, seperti kita baca tadi oleh penulis pada surah Hud ayat 11. Allah ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kepada mereka itu orang-orang yang beramal, orang yang sabar dan beramal saleh, kepada mereka diturunkan keampunan dan ganjaran yang besar. Mereka bila ditimpa kesusahan, mereka sabar. Balik pada makna bahasa tadi, mereka tidak bertindak di luar kewarasan emosi, ilusi, akal, fitrah dan jiwa. Tidak bertindak di luar itu. Mereka masih di dalam kewarasan ilusi, kewarasan akal, kewarasan emosi, kewarasan fitrah dan kewarasan jiwa. So kalau kita ambil benda kita baling, itu bermakna baling-baling ke orang, menyakitkan orang ni, itu bukan fitrah. Itu adalah orang yang terganggu fitrah dia. Itu bukan emosi yang positif. Itu adalah emosi yang terganggu. Itu bukan akal yang sehat. Itu akal yang tidak sehat. Itu bukanlah suatu ilusi yang benar, tetapi itu adalah suatu gangguan pada ilusi. Maka dia buat apa? Dia habas dengan berita itu, dengan sama ada berita satu ataupun dengan apa yang dia lihat dengan mata, perkhabaran itu, penglihatan itu, dia tengok. Saya bagi contoh yang mudah. Contoh mudah ni biasanya senang, tapi orang marah pun cepat juga. Isteri mendapat perkhabaran
kata suami dia kahwin lain. Dah 6 bulan. 6 bulan kahwin lain. Tapi suami dia so smart, dia pandai jaga. Hari dia dengar, sama ada dia dengar perkhabaran ataupun dilihat dengan mata, terserempak tak mana-mana ke, terserempak. Baik, ketika itu ingat kepada kita hadis, nanti antum boleh tengok dalam Riyadhus Salihin dalam bab yang ketiga itu, hadis berkenaan dengan Abdullah bin Abbas cerita tentang imra'atu sauda min ahlil jannah. Dia seorang wanita berkulit hitam, tapi dia seorang yang dijamin masuk syurga. Dia tu sabar macam mana? Dia sabar. Dia berdoa pada Allah, minta Nabi doa daripada Allah supaya masalah dia itu selesai. Dan dia juga mendapat perkataan masalah dia macam tak selesai. Tetapi dia minta pada Allah Ta'ala supaya Allah menyelamatkan maruah dia. Itu satu hadis. Dan Nabi mendoakan dan dia mendapat doa Nabi. Sampailah Nabi wafat. Abdullah bin Abbas, lepas Nabi wafat, nampak dia berjalan. Abdullah bin Abbas kata pada kawan-kawan dia, kalau kamu nak tengok wanita ahli syurga, kamu lihatlah wanita berkulit hitam itu. Dia minta Nabi doakan dia sembuh, tapi Nabi doa yang sebaliknya. Nabi kata, kalau kau sabar, untuk kamu syurga. Tapi kalau kamu nak aku doa, aku boleh doa supaya Allah Ta'ala selamatkan maruah kamu. Dia minta juga, Rasulullah mintalah supaya bila masalah saya datang, penyakit saya datang, aurat saya terjaga. Aurat adalah maruah. Dia Nabi doa. Maka ini satu. Sekejap lagi saya nak gabung. Ada lagi satu hadis, seorang wanita yang Nabi lalu, dia duduk tepi kubur. Dia kematian anak. Tu Nabi kata kat dia, Nabi kata sabarlah. Dia kata bukan anak hang yang mati, dia tak tengok muka. Kemudian dimaklumkan kata itu Nabi, dia pun pergi ke rumah Nabi, dia pun minta maaf ke Nabi. Saya pendekkan hadis itu. Akhirnya Nabi kata pada dia, Nabi kata sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Okey. Baik, kita ambil dua hadis ni. Kedua-duanya hadis sahih dalam Riyadhus Salihin. Bila kita contoh dua hadis ni begini. Kita bila dengar satu kisah yang mencabar kesabaran kita, mata kita tengok dia mencabar ilusi, emosi, akal, fitrah, jiwa kita tercabar. Kita kena ingat hadis yang pertama tadi, bahawa jangan jatuhkan maruah diri sendiri. Sebagaimana kita tak boleh jatuhkan maruah orang, kita juga tak boleh jatuhkan maruah diri sendiri. Sebab itu dilarang kita bercerita pada orang tentang dosa-dosa yang kita buat, yang dengan kita bercerita pada si fulan itu akan mengaibkan kita pada masa hadapan, jatuh maruah kita. Dan dia pula cerita ke orang lain, tak boleh. Itu termasuk hukum kita mengaibkan diri sendiri. Sebagaimana berdosa kita mengaibkan orang, demikian juga berdosa kita mengaibkan diri sendiri. Yang kedua, kena ingat apa dia? Pada masa mula kita melihat dan mendengar perkara yang boleh mencabar kesabaran kita, pada masa itulah kita kena sabar. Penjarakan tindakan kita, bahasa kita. Bila kita boleh penjara bahasa kita, kita boleh penjara tindakan kita, automatically apa akan terjadi? Maruah kita terselamat. Cuba bayang satu muslimah kita ini, muslimah yang mukminah ini, dia dengar kata berita suami dia kahwin lain ke apa ke, tiba-tiba dia lompat, boom. Dengan dia terlupa pada ayat 153 kita baca tadi, ada Tuhan suruh sabar. Perintah suruh sabar ni tentulah dalam keadaan yang mencabar. Kalau biasa-biasa turun perintah sabar, tak ada lah makna dia, tak ada apa yang nak disabarkan. So kita ni dalam keadaan macam ni, kita kena belajar bab sabar supaya masa-masa mendatang bila ada mencabar kita, kita boleh sabar. Dan kita kena ingat, jangan buat perkara menjatuhkan maruah kita. Kita ambil apa yang ada, pegang balin pila, bunyi pun puas hati, memang puas hati. Tetapi kita tak ditulis di sisi Allah, tidak ada tulisan abdan sabiran, hamba yang sabar. Bahkan ini hamba yang melanggar perintah Tuhan, dia tak sabar. Bahkan tadi kita dah baca Ibn Qayyim kata apa Imam Ibn Qayyim,
sabar ini wahwa wajibun, dia adalah perkara yang wajib bi ijma'il ummah, dengan ijma' ummah, dengan semua telah sepakat, ulama kita sepakat, semua sepakat sabar itu kena ada dan dia wajib. Macam mana wajib kita salat sampai waktu, maka wajiblah kita sabar bila sampai masanya. Bila kita tak sabar, kita layan karena kita merintih, kita mengeluh, kita kata yang bukan-bukan, yang kita kata bukan-bukan itu keluar pada dia punya 5 perkara tadi. Apa dia? Kewarasan emosi, kewarasan ilusi, kewarasan akal, kewarasan fitrah, dan kewarasan jiwa, kalbun kita. Sepatutnya jiwa yang sihat, jiwa yang waras tak bercakap macam tu, tak berbuat lagu tu. Geram ada lagu kan, geram apa Allahumma salli ala Muhammad, geram jangan engkau geram, lagu itulah, pandai-pandai lah. Covid ni dia merampas ingatan. Baik ikhwan, jadi masa itulah kita kena sabar. So kalau masa tu kita pergi jawab macam wanita yang atas kubur tadi, dia jawab kat Nabi, dia kata bukan anak hang yang mati. Kita jawab pada orang, bukan hang yang kena, bukan lelaki hang yang kahwin, lelaki aku yang kahwin. Hang tahu tak pedih hati aku macam mana? Perkataan itu menyebabkan kita telah keluar daripada batas mentaati Tuhan. Tolong faham, saya bukan setuju lelaki dia kahwin. Dah, saya nak cakap sabar tu, posisi sabar. Tapi kahwin lebih baik daripada buat maksiat. Itu posisi dia. Jadi kalau masa tu kita bertindak, orang buat salah depan kita, masa tu kita bertindak, hang ni tak gunalah, tak, artinya kita tak masuk dalam ayat ni. Macam mana kita nak dapat? Nanti antum dengar saya kata lagu ni, mungkin terlintas kepada kita, macam mana nak dapat sabar lagu tu? Masa jadi tu macam mana nak sabar? Pasal tu perintah Allah Ta'ala tadi berisi bimbingan. Imam Ibnu Katsir kata tadi apa dia? Perintah Allah Ta'ala tadi yang kata suruh sabar itu, dia kata irsyadu. Itu adalah suatu bimbingan daripada Allah. Allah bukan suruh kita sabar dan lepaskan kita, tak. Dia suruh kita sabar, tapi di situ ada irsyad. Dia bimbing kita. Macam mana nak sabar? Allah Ta'ala kata, setelah kita tahu makna sabar itu apa, maka Allah Ta'ala kata, pohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan kapit dengan solat. Kapit dengan solat. Ya, solat itu betul-betul mendidik kita punya syakhsiyah. So bila kita tengok perkara lagu tu, Allahu Akbar, daripada awal lagi kita rapatkan diri kita dengan solat. Sebab solat ada kena mengena. Kalau sabar itu kalau tidak sabar, tak sabar itu kita masukkan dia daripada sifat-sifat yang mungkar, sifat-sifat tak bagus. Maka ingat balik firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Allah kata, aqimis salah, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh menghalang kamu daripada fahsya' dan munkar. Maka salat itu ada suatu kekuatan rohani, kekuatan dalaman dari Tuhan. Bila kita berurusan, berhubung dengan Tuhan, kita ada kekuatan yang luar biasa dalam. Jiwa kita tak mudah goyah. Jiwa kita punya 5 perkara tadi, ilusi kita, emosi kita, fitrah kita, akal kita, jiwa kita tak mudah digoyahkan oleh selain daripada kita menghadap pada Tuhan. Pasal tu anda tengok Nabi ajak kita ke arah sabar ni. Bila berlaku apa, Nabi suruh kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Subhanallah, dalam riwayat Muslim. Akhwan, kita carilah pelajaran macam ni, bimbingan macam ni daripada timur ke barat, barat ke timur, tak jumpa ikhwan. Ada yang ajak kita sabar, release tension ni, pergi menjerit tengah laut, pergi menjerit atas jambatan, pergi atas gunung, dia orang kata release, lah sekali jadi gila. Hanya bimbingan daripada Rabbul Alamin. Allah paling tahu kita sebab dia pencipta kita, dia paling tahu pasal kita luar dalam atas bawah.
perkembangan emosi, perkembangan ilusi, perkembangan kita punya akal, kita punya fitrah, kita punya jiwa. Dia merupakan suatu qalbun latifah ini, satu syuur yang latifah, suatu perasaan yang sangat halus dan seni ini, Allah yang tahu. Maka Allah turunkan petunjuk sehebat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendek je ukapan ni, tapi dia punya makna begitu dalam, ikhwan, dalam. Seolah dia seluk tangan kita sampai masuk ke dalam kita punya jantung, dia pegang jantung kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran di atas musibah yang menimpa aku. Wa akhlif li khairan minha. Kalau kau ganti, ya Allah, gantilah yang lebih baik lagi. Sekarang ni perasaan aku hancur, gantilah perasaan hancur ni dengan perasaan yang lebih baik. Sekarang hidup aku hancur, ya Allah, gantilah dengan hidup yang lebih baik. Itu kita kena buat. Dan sebelum kita berjumpa dengan kondisi itu, Allah Ta'ala ajak kita ista'inu bis sabri was salah. So daripada awal ni kita belajar erti sabar, dan nanti jadikan sabar itu sebagai bahan penolong kita. Kita sabar ni, ikhwan, bukan kerana tak ada pilihan. Itu sabar yang tak ada nilai. Hadis yang kita baca tadi, hadis Suhaib bin Sinan, hadis Muslim tadi kan, juga hadis Imam Ahmad. Sabar yang dicampur dengan syukur. Kalau sabar saja tanpa syukur, dia tidak tinggi nilai dia. Dia macam buat macam mana, kita pun tahu tak ada pilihan, sabar ajalah. Tapi kalau kita masuk sifat syukur, sabar tu bernilai. Kerana sifat syukur tu mengangkat dia. Syukur tu mempunyai nilai yang tinggi, manzil yang tinggi. Apatah lagi kalau kita masukkan sabar dengan syukur dan sabar, dia angkat naik. Dan macam mana Tuhan mengangkat martabat kita, macam mana Tuhan mengubah hidup kita, hanya Dia yang Maha tahu, ikhwan. Hari ni kita kata, apalah benda ni jadi aku hari ni. 5 tahun akan datang, kita akan satu masa dulu Tuhan telah menguji kita rakyat Malaysia virus. Hari ni kita kata kita sabar. 5 tahun akan datang, kita akan bersyukur. Kita akan bercerita pada anak-anak kita dengan penuh kesyukuran. Mungkin 5 tahun akan datang, zuriat yang kita akan jumpa ni, zuriat tak tahulah Sintak ke Sintaro ke. Masa tu kita boleh bercerita pengalaman kita, bagaimana kita dipupuk tentang kita merasai nikmat syukurnya bebas. Ini dah masuk hari yang ke-15, 16 hari dah. 16 hari dah kita dalam kuarantin. Baru kita tahu nikmat kebebasan. Yang dulu orang tua-tua bercakap, zaman Jepun Etek Melaya, kita tak boleh tahu nilai kebebasan. Orang tua-tua kata kena balik awal, curfew lah, tak tahu macam mana. Sekarang kita boleh tahu kebebasan. Nikmat makan di kedai mamak, baru kita tahu jasa mamak buka kedai 24 jam. Dan sekarang ni barulah pekedai-pekedai tahu jasa pelanggan. Selalu kita pergi ke kedai, cakap kasar, bubuh barang tak bagus. Ya. Pasal tu Tan Tari dah bagi nasihat. Kena Tan Tari, Laksamana Tan Tari, 6 Jahanam. Dia pergi makan di kedai tu, dia minta mi rebus. Dia tu tanya, apa mau? Kasar. Bila kawan tu kena, baru dia kata, sebagai pekedai, cakap mau baik. Sekarang baru pekedai, peniaga-peniaga tahu betapa mereka memerlukan pelanggan yang selama ni buat melayan tak mau layan. Selama ni baru tahu nikmat pelanggan. Dan pelanggan pula pun baru tahu nikmat adanya kedai boleh makan. Sekarang ni kita tak rasa. Lepas ni, katalah, na'udzubillah, kita raya pun dalam kuarantin. Itu yang pakai baju raya siap-siap. Kita baru tahu nikmat ni, kita duk pergi beraya sana, beraya sini, ya Allah, nikmatnya. Dan kita baru tahu bila kita ucap Alhamdulillah, hati kita tu rasa nikmat, kita bersyukur banyak mana ke Tuhan. Maka kerana itu, ikhwan, disuruh kita tahu makna sabar, arti sabar, dan disuruh kita sabar. Sabar akan jadi satu sarana. Apa dia sarana? Benda yang kita nak pakai dalam meminta tolong pada Allah.
So kalau kita tak sabar, artinya kita tak ada benda nak pakai minta tolong pada Allah. Duit adalah benda untuk kita beli barang, tapi kalau duit tak ada, nak pergi beli barang macam mana? Kita nak minta Tuhan tolong pada kita. Tuhan kata datang minta tolong pada aku dengan dua, dengan sabar, dengan salat. Bahkan dalam ayat ni kalau antum mau tengok, Allah Ta'ala dahulukan sabar atas salat, akhlak di atas ibadat. Ista'inu bis sabri was salah, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sembahyang. Kemudian Imam Ibn Qayyim kata Allah Ta'ala masuk lagi pada ayat 45. Allah kata surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Allah kata dan minta tolong. Allah ulang lagi sekali, dan minta tolonglah dan minta pertolonganlah kamu pada Allah dengan sabar dan salat. Cuma ayat 153 tadi Allah guna perkataan ya ayyuhallazina amanu. Sekarang ni terus Tuhan masuk wasta'inu bis sabri was salah. Allah kata minta tolonglah kepada Allah wahai orang yang beriman. Kalau kamu ada iman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Sambungan ayat tu Ibn Qayyim tak berbuah, tapi saja saya masuk sikit. Sambungan ayat tu Allah Ta'ala kata wa innaha lakabiratun. Allah kata sesungguhnya ia itu ataupun salat itu sangatlah berat, illa 'alal khashi'in, melainkan atas orang yang khusyuk. Wa innaha lakabir, sesungguhnya, ha ini dhamir ha mungkin balik pada salat, kerana wa innaha kerana wassalah wa innaha, tetapi mungkin juga dia balik kepada keseluruhan perintah itu, iaitu Allah kata wa innaha lakabirah, sesungguhnya perintah Allah untuk suruh kita sabar, perintah Allah suruh kita sembahyang, kedua-duanya perintah, maka kedua-duanya itu, perintah itu balik pada perintah itu, untuk menunaikan perintah ini sangat berat kata Allah, melainkan orang yang khusyuk hati dengan Allah, orang yang ada hati tak berbelah bagi pada Allah, orang yang tenang hati pada Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah itu. Sebab apa ikhwan? Tak kalau dia tak kacau sebagaimana kacaunya kata suami dia kahwin lain. Macam mana kacau? Masa tu dia nak hadirkan sifat sabar, nak memahami makna sabar. Apa makna sabar? Cuba jawab, apa makna sabar? Ya, itu makna sabar. Itu makna sabar. Senang kan nak sabar? Tak mau kata apa? Orang kata pada kita, katalah saya kuliah lagu ni, ada satu orang masuk, dia memang dawai tak suka dah, dia masuk dia kata tengok mamak ni gila, coronavirus pun dia nak berkuliah, gila kuliah pada rumah. Dia kata lagu tu. Boleh tak kita sabar? Saya dengar ni, saya tengok ni, boleh sabar? Tak mau cakap apa, habis tinggi saya nak kata apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata baik-baik, ya Allah, biar pergi dia lah, biar pergi dia lah, ya Allah. Ya, sukar itu kalau buat kecil, tak besar. Orang hina maki kita, maki mak ayah kita, keturunan kita. Lepas itu ikhwan, tempat paling tepat, paling sempurna kita nak belajar bab sabar, belajarlah daripada qisasul anbiya, para nabi. Lepas itu Allah kata perintah ni melainkan pada orang, pada Allah. Macam mana kita dapat kekuatan untuk melakukan benda? Allah kata alladhi pasal itu ikhwan, kalau saya boleh kongsi sedikit dengan antum perkataan yang disebut oleh seorang yang terkenal, Jubair, Imam Sa'id bin Jubair, ketika dia mengulas masalah sabar. Imam Sa'id dia kata as-sabru i'tiraful 'abdi lillahi bima asaba minhu wahtasabahu wahtisabahu indillah raja'an thawaban. Ini kata Sa'id bin Jubair. Dia kata as-sabru,
Sabak tu dia kata i'tiraful abdu lillahi bima asaba minhu. Sabak itu adalah zaman dulu lah kan, kalau lalu depan perempuan terpijak sakit, tapi kerana perempuan duk tengok buat tak sakit, tapi sakit ya Allah. Kita tak tunjuk mancur depan Tuhan, kita surrender depan Tuhan. I'tiraful abdi, seorang hamba itu mengaku lillahi, bagi Allah Ta'ala, depan Tuhan dia mengaku bima asaba minhu, yang Tuhan timpa pada dia, musibah yang turun ni daripada sisi Allah ni, benar-benar dia dalam keadaan susah. Wa hatisabahu indillah, dan dalam masa yang sama, di samping dia mengaku tu, dia mengharapkan di sisi Allah rajaan, dengan suatu harapan yang tinggi, sawaban, Tuhan menyediakan kepada dia ganjaran dan balasan yang baik. Itu makna sabar. Itu siapa kata ikhwan? Sa'id bin Jubair, tokoh besar. Jadi artinya sabar yang kita duk bahas ni ikhwan, bukanlah sabar yang sembrono, yang kosong. Sabar yang berisi. Kenapa saya bagi contoh seorang wanita yang nampak bini dapat tahu kata suami dia kahwin lain. Kerana itu yang banyak berlaku. Itu contoh-contoh yang banyak. Jadi bagaimana kondisi itu? Bos dengan pekerja, ibu bapa dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Kondisi itu yang kita nak bawa pelaksanaan sabar tu ikhwan. Apatah lagi dalam kondisi kita sekarang ini. Sekarang kita berhadapan dengan musibah daripada Allah. Walaupun kita tahu penyakit ini daripada musuh manusia. Penyakit ini daripada manusia, yang manusia itu musuh manusianya. Kita sabar dengan kita tak mengeluh. Tak mengeluarkan perkataan-perkataan yang akhirnya membawa salah ke Tuhan. Tak bertindak. Yang datang ni suatu wabak yang besar, tapi orang lain jadi mangsa kita. Tidak. Kita nak keluar, polis tahan, polis jadi mangsa kita. Dan polis pun tidak memangsakan kita sebagai rakyat. Kita keluar tu kerana ada pasal. Kadang-kadang kita keluar, bapak sakit, adik masuk hospital, pergi tengok Ustaz, takkanlah corona tu pergi hambat dia ambil taruh tu. Takkanlah dalam buat baik pada mak bapak tidak ada rahmat Tuhan. Fahamlah sikit keadaan orang. Nak kena pergi ambil surat, nak ambil surat di mana? Nak tunjuk sebab macam mana? Kerana itu ikhwan, bukan kata rakyat kena sabar, polis pun kena sabar. Itu saya rasa dah ada bab dah kita sembang. Nanti antum boleh tengok dalam suasana sebegini apa yang patut jangan hilang daripada kita, iaitu apa dia, kalau ingat balik, saya ingat siri kelima. Kalau antum cari siri kelima, ada siri kelima, ya saya rasa siri kelima. Apa kena ada? Jangan hilang daripada kita kasih sayang sesama kita. Kalau ahli bumi ni berkasih sayang, langit akan menurunkan kasih sayang. Itu kena ada. Itu antum boleh tengok siri keempat atau kelima nanti. Baik ikhwatul iman. Kemudian ikhwan, Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, dia membawa kepada kita juga satu lagi ayat daripada surah Ali Imran, ayat ke-200. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-200 itu, isbiru wasabiru. Allah kata orang yang berjaya. Ikhwan, ayat yang ke-200 ini daripada Ali Imran ini, ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Hasan Basri. Dia kata apa? Dia kata umiru an yusbiru ala dinihim alladhi tardahu Allah Ta'ala wa huwa al-Islam, fala yud'uhu lisarra'i wala lidharra'i wala lishiddati wala lirikha'i hatta yamutu muslimina. Kata Imam Al-Hasan Basri, dia kata apa? Dia kata ayat ini, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, ini dia kata ayat di mana Allah Ta'ala perintah, kita diperintah oleh Allah untuk sentiasa dalam keadaan sabar dalam agama kita ini.
Allah Ta'ala perintah kita bersabar dengan agama. Mungkin ayat ni turun ada dia punya asbabun nuzul, tetapi dalam suasana apa sekalipun, hatta macam ni, bagi orang yang pencinta ibadat, tak selesa lah sembahyang di rumah, di masjid. Bagi mereka tentulah tak boleh pergi sembahyang di masjid itu suatu kesedihan, ya. Maka Imam kerana suasana kesenangan kita, lisarak kita, dan jangan sekali sarak ini, suasana yang susah sengsara ini, ataupun janganlah sekali-kali suasana kesusahannya lain ataupun kesempitannya lain menyebabkan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah dalam suasana ini. Jangan sekali-kali. Ini soalan mula masuk. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, hatta yamutu muslimin, dan kita kena mati dengan Allah dalam keadaan muslim. Pasal itu ikhwan, inginkan saya kata sepatah, walaupun agak berat dan sukar, tapi saya kata sepatah, bukanlah seorang itu mati di atas sakit apa itu yang penting, tetapi dia mati di atas apa itu yang penting. Kerana dalam hadis Bukhari kata, kita akan dibangkitkan di hadapan Allah di atas kematian kita. Baik, katalah orang itu dalam musim ini, Malaysia saja ada berapa puluh orang mati, ya, kerana corona ini. Kemudian ada video-video yang dihantar pada kita, urusan jenazah mereka diusung ke tanah perkuburan. Jangan itu kita lihat, tapi lihatlah dia mati di atas apa. Kalau dia mati benar-benar di atas ujian corona, dia mati dapat pahala syahid. Dan orang yang mati dalam keadaan lagu itu bukan orang yang hina, orang yang mulia. Dan janganlah kita melihat orang yang mati kerana penyakit ini sebagai orang yang terkutuk oleh orang yang terapa. Dah. Soal macam mana dia terkena penyakit itu soal lain. Soalnya dia dah mati. Maka bila dia dah mati, lihat dia mati atas apa? Atas Muslim. Ya, kita disuruh berada di atas agama ini, melaksanakan agama ini dengan penuh kesabaran. Suasana susah, suasana sempit, suasana luas, kita meninggalkan ibadah di atas agama yang Allah redha dan menyebabkan tersingkir daripada menjadi orang Muslim ketika mati. Tak. Di samping kita juga tahu orang yang menolong orang, itu saya ingat pada siri ke-3 juga, ke-4 juga, saya 3 gitulah. Antum boleh tengok balik antara 3, 4, 5 tu, kita dah bincang dah betapa besarnya pahala orang yang menolong orang dalam kesusahan ini. Tambah-tambah dia tolong orang sebab dia tak balik rumah sampai mengantuk-ngantuk. Allah turunkan ayat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Dahsyat kuda-kuda perang itu. Dahsyat ikhwan. Maka itulah keadaan kita. Kita tak nak mati dalam keadaan yang mengejutkan ini. Tetapi kalau itu pilihan Tuhan, lihatlah bagaimana dia mati. Lihatlah dia mati itu bagaimana. Dia Muslim, alhamdulillah. Maka kita disuruh bersabar di atas perkara yang kita belajar ini. Ikhwan, ada soalan ditanya. Jika kita terdengar orang kafir menghina Rasulullah, adakah kita perlu marah, sabar atau teruskan dakwah? Ya. Ini soalan anjakan paradigma kepada sahabat yang bertanya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberi rahmah dan kurnianya kepada sahabat. Baik, kita masih ada perbahasan berikutnya, iaitu tentang jenis sabar. Jenis sabar. Dan kita ada perbahasan manzil, tingkatan sabar. Di situ mungkin akan terjawab soalan ni, tetapi saya bagi sedikit lakaran dia. Baik, tadi saya kata kepada Siti Salwa, ada bohong yang wajib. Dia pun terkejut. Oh, kok wajib berbohong? Bukan wajib berbohong. Ada situasi dan kondisi bohong jadi wajib. Iaitu bila dalam situasi menyelamatkan nyawa orang, dalam kondisi tidak menghilangkan harta benda orang, hak orang. Ini datang orang nak merampas, tengok dia duduk mengendap saya kat tepi, saya nampak.
ini orang, dia datang, dia nak merampas barang orang. Lepas tu kawan tu tanya kepada kita duduk sebelah dia, katalah dia nak pergi pancung ke dari mana, dia kata saya tinggal sat barang. Kita pun bukan kenal dia sangat, tapi dah duduk dekat stesen bas tu, nak tunggu ATS ni. Dia kata, encik tengok sat barang saya boleh tak saya pergi tandas. Kita pun tengok barang dia. Lepas tu main somebody else yang we don't know, dia tanya, tu barang kawan tu ke? Kita tahu dia nak ambil, kita kata tak, itu barang saya. Kita bohong tu kerana nak menyelamatkan hak orang tu. Itu termasuk bohong yang wajib. Itu termasuk yang wajib, supaya saudara kita Muslim tidak dirampas dengan secara zalim. Ketika tu kalau kita jujur, kita kata dia suruh saya tengok, sekejap lagi dia keluar, kawan tu kata tak apa saya ambil, kita nak kata apa? Barang tu bukan barang kita. Maka situasi itu bohong boleh menyelamatkan nyawa. Nampak tak kawan tu? Kita tengok dia main dengan parang memang cukup, kita dah tak nampak. Dia kata cakap baik-baik. Saya tak nampak. Memang kita nampak tapi kita bohong. Tapi bohong pada masa tiba-tiba di depan kita ni ada orang menghina agama. Baik, apa kita kena buat? Satu, orang yang menghina Islam ni, apa latar belakang dia kebodohan ke? Ataupun latar belakang dia memang dia nak bermusuh dengan Islam? Kalau kita tak kira dia sama ada dia tu orang Islam sendiri kah ataupun orang bukan Islam. Kalau dia menghina, kebodohan biasanya melahirkan tindakan yang lebih dahsyat. Pasal tu ulama akidah kita kata, kalau ada suatu benda paling berbahaya, yang kalau kita buat dianggap cukup bahaya, maka ketahuilah benda tu bodoh yang cukup berbahaya. Dia boleh bawa dalam akidah sampai ke syirik, sampai boleh putus iman dan tauhid. Maka kita kena tengok orang itu sama ada dia Muslim atau bukan Muslim, dia cakap tu di atas kebodohan ke? So nak membangkitkan rasa marah kerana Allah, redha kerana Allah, marah kerana Allah, itu termasuk dalam walak dan bara. Itu benda penting kena ada. Marah kerana Allah ni kena ada bila orang menghina Allah. Cuma orang yang menghina itu, apa kita nak kata ke dia? Kita kena tahu latar belakang dia. Kalau latar belakang dia kan marah, tetapi tindakan kita pada dia tetap kita kawal, kataan dan perbuatan kita mendahului dakwah dan penjelasan. Itu kita kena buat. Tapi kalau dia ini seorang yang memusuhi Islam, ketika itu kita marah dengan perbuatan dia. Kita mesti kena marah, dan kita mengeluarkan ayat-ayat marah kerana Allah. Nanti akan ada sikit perbahasan. Satu orang tu marah kerana Allah, apa ayat dia? Satu orang tu marah bukan kerana Allah, ada perbezaan di situ. Itu pada tingkatan kemarahan. Nanti tingkatan sabar tu, di situ ada perbahasan dia. Saya akan bahas. Tapi kita disuruh mengeluarkan ayat marah, tapi bukan ayat menghina. Bukan ayat menghina dan bukan ayat memaki. Ayat marah ni bermakna nada kita marah, tetapi konten ayat masih dalam suasana dakwah. Dan kita disuruh agar tidak berdiam diri. Kalau perlu lapor pada pemerintah, perlu kita lapor pada pemerintah. Maka itu saya punya respon, jawapan kepada soalan yang pertama. Pada soalan yang kedua, apakah ada petunjuk dari Nabi SAW mengenai zikir atau amalan tertentu yang khusus untuk menolak wabak seperti coronavirus ini? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sahabat yang bertanya, semoga Allah merahmati sahabat, memberi kebaikan pada sahabat, kerana bila sahabat tanya lagu ni, semua orang dapat pengetahuan. Betul ikhwan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Saya bagi satu contoh pada antum untuk saya jawab soalan ini. Begini. Kita ikhwan, saya bagi contoh, kalau antum buka Riyadhus Salihin ataupun antum buka dalam Hisnul Muslim, tak kiralah sama ada yang syarahan dia ataupun yang matan saja, ataupun yang mudah dalam syarah Hisnul Muslim,
Ataupun lagi satu lebih klasik lagi, antum buka dalam Al-Azkar Imam Nawawi ataupun amalan sehari semalam itu yang ditulis oleh Imam An-Nasai itu. Baik, di situ antum akan tengok ada satu doa, dia panggil pada kita doa bila kita nak berkenderaan. Ada satu doa macam kita nak cerita kan, subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Betul kan? Baik, doa ni Nabi baca dulu masa Nabi naik unta, Nabi naik kuda, kalde, itulah kenderaan dulu. On air, kapal terbang, flight tak ada. Tapi bila Nabi daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, semua naik kenderaan baca doa ni. Maka daripada hari Nabi baca sampai hari kiamat nanti, doa ni terkenal dengan doa naik kenderaan. Kenapa dia tak dipanggil doa naik unta? Sebab kalau Nabi ajak kepada kita doa naik unta, dia ada khas doa naik unta. Maka doa tu tak sesuai dibaca naik kereta. Sebab kereta bukan unta. Sebab kereta ni bukan benda yang ada roh. Tak cucuk kunci, tak bersuara lah kereta tu. Kenderaan nama dia unta, kuda, dia bernyawa. Tapi Nabi punya bijak, dia ajak kepada kita doa naik kenderaan. Dia tak panggil doa naik unta. Kita sebagai orang yang naik, baca doa tu. Cuma dulu Sayyidina Ali kata dia pernah tengok Nabi bila nak naik kenderaan, Nabi senyum kat binatang hidup. Kita pun boleh nak senyum kat motor, senyum bila. Kenapa? Soalan dia kenapa? Sebab doa Nabi ni doa yang jamek, doa yang sesuai dengan semua kondisi. Demikian juga ikhwan, berkaitan dengan soalan ni, kenapa Nabi tak ajak satu doa berkaitan dengan virus, doa berkaitan dengan Nabi bubuh nama doa virus? Tak ada. Tetapi kalau antum baca dalam zikir Nabi pagi dan petang, doa Nabi minta kita diselamatkan daripada tubuh badan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ada kena mengena dengan corona, ada kena mengena dengan virus yang merebak. Tapi doa tu tidak dinamakan doa penyakit kronik, tak. Tapi doa tu sangat ada kena mengena. Sepanjang masa dan tahun, doa tu kita perlu. Jadi kalau Nabi menamakan doa ni doa virus, maka doa tu tak akan boleh pakai kalau virus tak ada. Tapi hidup kita ni lebih banyak tak terkena virus daripada kena. Tapi Nabi mengajar kepada kita doa memohon pada Allah agar kita ni afiyah, salamah fi dunia wal akhirah. Abdullah bin Abbas jumpa Nabi kan, Al-Abbas jumpa Nabi minta doa. Nabi kata sallallahu al-afiyah fi dunia wal akhirah. Nabi kata pakcik mintalah kepada Allah afiyah, keselamatan diri, tubuh badan, pendengaran, organ-organ badan, dunia dan akhirat. So bila virus ni dia main pada kita ikhwan, dia bagi jam kita punya organ, jantung kita, buah pinggang kita, pernafasan kita, kita punya lung kita, semua dia bagi ini. Doa daripada awal Nabi ajak, Allahumma afini fi badani, ya Allah berilah kesembuhan, keselamatan pada tubuh badan saya. Wa afini fi sam'i, bagilah keselamatan, kesihatan pada pendengaran saya ya Allah. 46, 47, 48 makin pekak ya Allah. Wa'afini fi basari, bagilah keselamatan, kesihatan pada penglihatan saya ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, saya memohon perlindungan padamu ya Allah, selamatkanlah saya, jauhkanlah saya daripada kufur dan fakir ya Allah, apa-apa kedana. Dan saya mohon ya Allah, saya dihindarkan daripada siksa dalam kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau. Maka doa Nabi ni lebih jamak dan manik. Kerana itu tidak ada doa yang khusus untuk virus ni, tidak ada.
cara mengelak virus itu ada dengan kita punya tingkah laku. Seperti hadis Umar tu, antum pun tahu dah, tak payah saya ulang. Yang mana ada jangkitan itu, orang sana tak disuruh keluar. Yang belum, salah satu pencegahan. Tetapi doa itu ada pada doa pagi dan doa petang. Sangat dahsyat. Jangan tinggal doa ni. Jadi kalau ada orang kata baca doa ni tak kena virus, itu sesuatu yang tidak tepat, tak datang daripada Nabi Muhammad. Yang benarnya zaman corona atau luar coronavirus, zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. 10 minit je ikhwan kita baca. Kalau orang tua macam saya 15 minit lah, makhraj pun dah tergelencak dah, kecil manis pun dah naik 8.7, dia susah lah sikit. Tapi untuk orang muda 10 minit je baca. Tambah kalau antum dah hafal. Kalau belum hafal pun kita buka buku tu 10 minit. Antum akan tengok doa minta lindung daripada demam, doa minta daripada mudarat, daripada asqam, doa minta daripada penyakit yang berat. Subhanallah, sangat ada. Maka kerana itu, kenapa tidak ada doa coronavirus? Sandaran dia, demikian juga kenapa tidak dinamakan doa naik unta, dinamakan doa berkenderaan. Ikhwan, semoga jawapan yang ringkas itu dapat memberi penjelasan kepada sahabat-sahabat saya yang bertanya. Jemaah sekalian, insya-Allah panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah Ta'ala, saya akan membawa antum melihat yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim, iaitu Allah Ta'ala bawa ayat sabak dalam versi yang kedua, iaitu Allah melarang kita daripada melakukan perkara yang berlawanan dengan sabak. Jangan. Dah kita sabak, jangan bertindak berlawanan dengan sifat-sifat sabak. Itu ada ayat dia. Sekurang-kurangnya Imam Ibn Qayyim membawa kepada kita 4 ayat untuk menyokong tajuk itu. InsyaAllah kita berjumpa pada siri yang ke-9 besok. Panjang umur, sihat badan. Besok adalah hari Jumaat yang ketiga. Kita tak sembahyang Jumaat. Di satu sudut kita sedih lah, di satu sudut kita kata Alhamdulillah lah juga. Pasal apa yang Tuhan buat pada kita, Alhamdulillah. Kita sentiasa ada rasa nak bersyukur dan nak mentaati Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbicaraan kita supaya diberkati. Saya akan cuba fikirkan dengan pengarah di hadapan saya ni. Bagaimana boleh saya baca lagu ni, antum saya boleh berkongsi dengan antum di sana. Kalau saya apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim di sini, bila saya baca kat sini, mungkin antum boleh tengok kepakaran juru kamera ni sangat dahsyat. Kita boleh tengok macam mana dia boleh bantu. InsyaAllah semoga diberkati oleh Allah. Saya doakan antum di dalam perlindungan Allah, di dalam rahmat Allah Jalla wa'ala. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi